Bagaimanakah kita menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat yang sepadan dengan sudut 30, 45, 60 darjah. Okey. Apa yang kita belajar sebelum ni, kita kena tentukan nilai dia dari sukuan kan? S, S, T, K. Semua suka tendang kerusi. Okey, semua suka tendang kerusi. Kelas kita semua suka tendang kerusi. Kat sini sin sahaja positif. Nilai dari 90 hingga 180 adalah positif bagi sin. Tapi yang lain cos, tangent, negatif. Okey. Ni kalau tangent di sukuan ketiga dia positif. Yang lain negatif. Di sukuan keempat cos sahaja positif. Manakala sukuan pertama semua dia positif. Sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Okey, yang ni kita tentukan sama ada nilai positif atau negatif dari Sata Cartesian. Ini Sata Cartesian. Cartesian plan. Okey. Ini setakat ni okey kan? Hari ini lain sikit. Kita ada sudut khas. Iaitu 30, 45, 60. Kenapa kita kata sudut khas bagi ni? Disebabkan yang ni dia ada nisbah yang tertentu dan nilai yang tertentu. Okey. So dari sini cikgu bagi segitiga tepat. Okey, walaupun nampak tak tepat kan? Okey. Okey. Segitiga tepat mesti ada 90. Okey, bertentang dengan 90 adalah hipotenus. Okey, kalau ini 30, yang ni mestilah 60. Sudut dalaman segitiga adalah 180. Okey, dia ada nisbah yang tertentu, panjang nisbah yang tertentu. Okey, so dia ada nisbah yang tertentu. Kita kata sudut khas sebab tak payah guna kalkulator, kita pun boleh dapat nilai. Dan ini kamu kena hafalkan. Okey, so paling kecil tu 30. Okey, paling kecil tu 30 kan. Yang bertentang dengan 30 adalah 1. Okey, bertentang dengan 30 adalah 1. Yang paling panjang iaitu hipotenus adalah 2. Hafal lah. Yang bertentang dengan 30 adalah 1. Yang paling panjang iaitu hipotenus, panjang dia adalah 2. Manakala bagi 60 adalah hafal. Okey, katakan saya lukis macam ni. Okey. Sama juga, yang ni 90, yang ni 60, yang ni 30. Yang bertentang dengan 30 adalah 1. Okey, yang paling panjang yang bertentang dengan 90 adalah 2, hipotenus. Yang bertentang dengan 60 adalah punca kuasa 2 bagi 3. Okey, yang ni kena hafal. Okey, dah hafal? Okey, hafal dua benda. Satu lagi, iaitu segitiga tepat juga, tapi sudut dia kat sini 45, 45. Sisi dia sama. Sisi dia 1, 1. Yang ni punca kuasa 2 bagi 2. Bagaimana dia dapat ni? 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Kemudian punca kita dapat, punca kuasa 2 dapat 2. Yang ni apa dia? Okey, yang ni adalah hypotenuse theorem. Teorem hypotenuse. Bagi segitiga tepat, okey, yang ni A, yang ni B, yang ni hypotenuse. Okey, jika diberi nilai A dan B, sila cari nilai H. Okey, so A kuasa 2 tambah B kuasa 2 dapat H kuasa 2. Pendek tambah pendek dapat yang panjang. Okey, jika dia bagi dua benda ni, katakan dia bagi A dengan H, nak dapat B. So, H kuasa 2 tolak A kuasa 2 dapat B kuasa 2.
Okey, ataupun H kuasa 2 tolak B kuasa 2 dapat A kuasa 2. So, kalau dia nak dapat hipotenus ni, 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, kemudian kita puncakan, kita dapat punca kuasa 2 bagi 2. Kenapa punca? Okey, sebab kalau yang ni punca kuasa 2, yang ni punca, ini dapat ni. Okey. Sekali lagi, kita hafal sekali lagi bagi sudut khas. Okey, 30. Kalau ini 30, bertentang dengan 30 adalah 1. Panjang dia adalah 1. Yang ni 2. Yang ni punca kuasa 2 bagi 3 yang bertentang dengan 60. Kalau macam ni pun sama. Kalau ini 30, yang ni 60. Yang ni bertentang dengan 30 adalah 1. Ini 2, yang ni punca kuasa 2 bagi 3. Okey, so dari sini kita tengok macam mana kita nak bentuk nilai sin, cos, tangent. Okey, sin 30 sin 30. Okey, sin 30. Okey, sin kita dapat tahu bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Okey. Cos, tangent. Tokasor pun boleh kalau kamu ingat tokasor. Okey, tapi cikgu tak hafal yang tokasor tu. Ingat sahaja sudut yang bertentangan. Okey, Y lah kata. Okey, sudut yang bertentangan dengan hipotenus. Okey, cos pula sebelahan bahagi dengan hipotenus. Tangent ialah bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Cos dengan sin sahaja terlibat dengan hipotenus. Sin pula mesti bertentangan. Ingat, sin mesti bertentangan. Sin 30 bertentangan bahagi dengan hipotenus. Hipotenus adalah 2. Bertentangan adalah 1. Panjangnya 1. Jadi sin 30 darjah adalah 1/2. Okey. Sekarang kita tengok cos ya. Cos 30. Cos 30. Okey. Cos 30 adalah terlibat dengan hipotenus juga. Okey, cos 30 terlibat dengan hipotenus juga. Tetapi dia adalah bersebelahan bahagi dengan hipotenus. Bersebelahan bahagi dengan hipotenus. Jadi punca kuasa 2 bagi 3. Punca kuasa 2 bagi 3/2. Nampak ya? Okey, so sekarang kita tengok tangent. Tangent pula tak terlibat dengan hipotenus. Kalau tangent 30, bertentangan. Bertentangan adalah 1 per dengan punca kuasa 2 bagi 3. Bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Okey. So katakan sekarang kita nak cari 60. Okey, 60 Bukan warna merah. Okey, kita tengok 60. Sin 60. Okey, so 60 ni terlibat dengan apa? Hipotenus. Apa dengan hipotenus? Atas je kita tak tahu Okey, atas saja kita tengok. Okey. So yang ni bertentangan kan? 60 bertentangan adalah punca kuasa 2 bagi 3. Bertentangan bahagi dengan hipotenus. Okey, so sekarang kita tengok cos 60. Cos 60. Okey, bertentangan cikgu dah lukis kan? Dah lukis bertentangan supaya kita nampak bertentangan ya. Okey, so tapi cos dia tak terlibat dengan bertentangan. Cos dia terlibat dengan hipotenus juga. Okey, per dengan hipotenus. Tetapi dia guna, nampak sudut yang tercangkung di antara dua garis kan? Dia mesti garis yang di sebelah dia. Garis di sebelah sudut.
Okey, garis yang sebelah sudut. Macam 30 tadi, cos kan? Mesti garis yang sebelah sudut dengan hypotenuse. Garis yang sebelah sudut. Garis yang sebelah sudut adalah di sini kan? Ni kan? Garis yang sebelah sudut. Garis yang sebelah sudut adalah di sini. Jadi, 1/2. Okey. Okey, so kita tengok tangent 60. Tangent 60 dia tak terlibat dengan hypotenuse. Tangent 60 terlibat dengan bertentangan dengan bersebelahan. Bertentangan dahulu iaitu sert 3, iaitu punca kuasa 2 bagi 3 per dengan 1. Kan dengan sebelahan. Nampak kan? Okey, so sekarang sekali lagi, kalau untuk sin kan, mesti bertentangan. Okey, bertentangan. Okey? Tangent pun bertentangan dahulu. Garis bertentangan, sisi bertentangan. Tetapi sin dengan cos dia terlibat dengan hypotenuse. Per dengan hypotenuse. Perbezaannya, sin dia bertentangan, cos pula bersebelahan. Tangent tak terlibat dengan hypotenuse, dia bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Okey? Kalau dia bagi sudut macam ni, kalau kamu lukis sendiri 60, 30 pun tak ada masalah. Lain daripada ni, tapi nisbah dia tetap sama. Bertentang dengan 30, darjah adalah 1. Hypotenuse adalah 2. Yang ni punca kuasa 2 bagi 3. Ingat saja. Okey, so dari sini kita cuba buat yang sama bagi sin 60. Okey, sin 60 adalah terlibat dengan hypotenuse. Okey, 60 kan? Okey, 60. Jadi cikgu pun lukis ni 60. Bertentangan dia adalah punca kuasa 2 bagi 3. Bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Sama tak jawapan di atas? Sama kan? Sama tak jawapan di atas? Sama. Okey. So sudut khas ni kamu kena ingat dia punya nisbah trigonometri dia. Kamu kena hafal sudut khas ini. Okey, kamu kena hafal gambar raja sudut khas ini. Okey. So kita tengok ni. Bagi ni ni. Okey, 45 ni pun 45. Okey, tangent 45. Mana-mana pun ni bertentangan. Bertentangan bahagi dengan bersebelahan, iaitu 1 lah. Okey, kita tengok sin 45. Sin 45 bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Okey, cos pula bersebelahan, sebelahan bahagi dengan hypotenuse. Okey, apa yang kamu kena hafal ialah dua gambar raja ini. So yang ini kita dah ingat, saya semua suka tendang kerusi, di mana sukuan kedua, nilai sin di sukuan kedua adalah positif. Nilai tangent di sukuan ketiga adalah positif. Nilai di sukuan yang keempat bagi cos adalah positif. Ini positif, yang ini positif, yang ini positif, semua positif, positif. Ingat sekali lagi, 30 paling kecil kan? Bertentang dengan dia adalah 1. Yang ini 2. Yang bersebelahan dengan 30 adalah punca kuasa 2 bagi 3.
Kalau kamu lukis macam ni 60, 30 pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang bertentang dengan 30 mesti 1. Yang ni mesti punca kuasa 2 bagi 3, yang ni mesti 2. Okey. So ada lagi satu kan? Iaitu kalau 45, kalau yang ni 45, ni 1 punca kuasa 2 bagi 2. 2 ni je sudut khas. Okey, yang ni semua di sukuan pertama. Okey. Kita terlibat sikit juga dengan ni pengetahuan ni. Okey, tadi kita kata STK kan? Ini sin, ini tangent, ini cos. Okey. Katakan cikgu nak nilai di sini. Okey, sini dari 90 hingga 180. Nilai dekat sini dan nilai bagi sin 135 mesti nilai positif. Kan? Okey. Kan, ingat kan? So, kalau saya tanpa menggunakan kalkulator, saya nak dapat nilai ini. So, kalau saya nak dapat nilai ni, saya mesti nak rujuk sudut rujukan sepadan. Apa itu sudut rujukan sepadan? Sudut rujukan sepadan, dia di sudut sukuan pertama. Okey, so kita tengok kalau dia bagi sin 135, tak nampak sangat kan? 135, kalau kita nak dapat nilai dia, kita kena pinjam nilai di sudut rujukan sepadan. Okey, so di sini sukuan kedua, di sukuan kedua sin positif. Jadi nilai dia positif lah. Okey, so kita dapat sin. Macam mana saya nak dapat nilai sudut rujukan sepadan? Okey, so kita ingat lagi satu benda tak? 180 tolak theta, theta tolak 180, 360 tolak theta. Okey, so 180 tolak 135. Kita akan dapat sudut rujukan sepadan, iaitu 45. Okey, sin 45 dapat tak sini? Dapat. So nilai dia 1/2. 1 per punca kuasa 2 bagi 2. Okey, katakan saya nak tangent 135. Okey, 135. Okey, di sini ya. So sama juga, saya mesti nak pinjam nilai sukuan rujukan, nilai di sukuan pertama, iaitu sudut rujukan sepadan. Okey, sudut rujukan sepadan. Tapi di sukuan kedua, sin sahaja positif, tangent mesti negatif. So jawapan dia mesti negatif di sukuan kedua. So negatif tangent ni 180 tolak 135, kita dapat negatif tangent 45. Okey, tangent 45 di sini iaitu negatif 1. Nampak kan? Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Tanpa menggunakan kalkulator saintifik, tentukan nilai bagi setiap yang berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okey, so sebelum kita mula, tanpa menggunakan kalkulator kan? So kita kena ingat sudut khas ya. Okey, ini 30, yang ini 60, yang ini 90. Bertentang dengan 30 ialah 1. Ini 2. Bertentang dengan 60 adalah punca kuasa 2 bagi 3. Ada satu lagi, 2 je. Kalau 45, 45, ini 1, ini 1, ini set 2. Boleh? Ini 1, yang ini 1, ini set 2. Punca kuasa 2 bagi 2. Okey. So kita tengok set 2 maksudnya punca kuasa 2 bagi 2. Okey. So kita tengok yang ni. Cos 150. So kita tahu 150 adalah di sukuan ke 2. Okey.
Disukan kedua ialah 180 tolak theta supaya kita boleh dapat sudut rujukan sepadan. Okey. Kita nak pinjam nilai sudut rujukan sepadan. Okey. So disukan kedua SSTK semua suka tendang kerusi. Okey. So sin sahaja positif. Disukan kedua cos mesti negatif. So nilai dia mesti ada negatif. Negatif cos. Okey. Sudut rujukan sepadan mesti adalah sudut tirus, iaitu kurang daripada 90. So macam mana kita boleh dapat sudut rujukan sepadan? Kita guna 180 tolak 150. Jadi kita dapat negatif cos 30. Okey, so dari nilai ni saya nak dapat 30 ni. Okey. 30, 1, 2, 3. Okey. Cos kan? Cos adalah apa dia? Cos adalah bersebelahan dengan hypotenus. Okey, negatif bersebelahan dengan hypotenus. Bersebelahan adalah 3. Punca kuasa 2 bagi 3 per dengan 2. Per dengan 2. Okey, negatif. Okey. Boleh kan? Okey, so dari sini kita nampak langkah pertama tentukan dia negatif atau positif. Langkah kedua, cari sudut rujukan sepadan. Langkah ketiga, carilah nilai dia dari sudut khas. Okey, so seterusnya kita tengok soalan kedua. Tangent. Okey, sukuan ke berapa? Sukuan ke 3. Sebab sini sampai 270 kan? Sukuan ke 3. Kemudian saya ingat semua suka tendang kerusi. So di sukuan ketiga, tangent adalah positif. So dia mesti adalah nilai positif. Tangent alpha mesti positif. Okey, positif dengan sudut rujukan sepadan. Okey, sebab di sukuan pertama semua dia positif. Tangent, sin, cos semua positif. Okey, so ini positif. So untuk dapatkan sudut sukuan pertama iaitu sudut rujukan sepadan. Okey, macam mana kita nak dapat ni? Okey, senang sahaja kita guna 225 tolak dengan 180. Okey, di sebelah kiri terlibat dengan 180. Okey, so untuk dapat ni 225 tolak dengan 180, saya dapat 45. Okey, tangent 45. Okey, tangent bertentangan dengan bersebelahan. Bertentangan dengan bersebelahan iaitu 1. Positif 1. Okey, kita tengok sin 300. Okey, warna hijau. 300 di mana? 300 di sukuan ke 4. X, Y. Okey, sukuan keempat saya suka tendang kerusi. Di sukuan keempat cos positif. Kalau sin mestilah negatif dengan sudut rujukan sepadan. So jawapan dia mesti ada negatif. So masalahnya kita nak cari sudut rujukan sepadan. Okey, macam mana kita nak dapat sudut rujukan sepadan? Okey, di sukuan keempat 360 tolak theta. Okey, negatif sin. Okey, tak cukup tempat kan? Cikgu tulis kat bawah ni. Okey, 300 sama dengan negatif sin 360 tolak 300. Okey, negatif sin 60. Okay, sin 60. Kita tengok yang ni. Kalau 60 okey, cikgu lukis ni 60. Ini 30. Okey, bertentang dengan 60 mesti punca kuasa 2 bagi 3. Bertentang dengan 1 mestilah 1. Ini 2. So kalau sin terlibat dengan bertentangan. Sin terlibat dengan bertentangan. Bahagi dengan
bahagi dengan hipotenus. Bertentangan bahagi dengan hipotenus. Ingat sin bertentangan bahagi dengan hipotenus. Kalau cos bersebelahan, cos ni, cos bersebelahan bahagi dengan hipotenus. Cos macam K kan, nampak ni K. Cos bersebelahan bahagi dengan hipotenus. Tangent pula bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Tentangan bahagi dengan bersebelahan. Okey, yang ini bersebelahan, adjacent, sebelahan bahagi dengan hipotenus, bertentangan bahagi dengan hipotenus. So dari sini kamu kena ingat, kena hafal. Okey. Boleh. Langkah pertama. Okey. Semua soalan tentang ni kita kena tahu dia di sukuan ke berapa. 2, 3, 4 dia di sukuan ke berapa. Okey. Baru kita boleh tentu sama ada dia positif atau negatif. Positif atau negatif dengan sin atau cos atau tangent. Okey, ini kedua. Yang ketiga. Okey. Tentu di sukuan keberapa baru kita tahu sin sama ada sin, cos, tangent dia positif, negatif kan. Okey. Kemudian kita nak tentu cari nilai sudut rujukan sepadan. Okey. 180 tolak theta, theta tolak 180, 360 tolak theta. Okey, untuk dapatkan sudut rujukan sepadan. Okey, yang keempat, sudut khas, nilai sudut khas, iaitu gambar raja yang di atas dua ni. Okey, gambar raja ni dengan ni. Okey, gambar raja di sini. Okey, gambar raja di sini. Okey, nampak kan? Ni soalan cos 180. Kita tentu dia di sukuan ke berapa kan? Sukuan ke berapa? Sukuan kedua. Okey, di sukuan kedua kita tahu sin saja positif, yang lain negatif. So negatif cos sudut rujukan sepadan. Nah, negatif. Kemudian tentukan sudut rujukan sepadan. Cari sudut rujukan sepadan. Okey, yang penting kamu kena tentukan positif atau negatif bagi sudut rujukan sepadan. Okey, dan cari sudut rujukan sepadan dan sudut khas untuk tentu nilai. So dari sini kamu kena pandai apa? Sin, cos, tangent. Okey, kita kena pandai nisbah trigonometry. Okey, semua orang ada cara dia. Okey, sin dengan cos terlibat dengan hipotenus. Sin terlibat dengan bertentangan. Cos terlibat dengan bersebelahan. Tangent pula terlibat dengan bertentangan dengan bersebelahan. So nampak tak yang bertentangan terlibat dengan tangent dengan sin. Okay. Dia ada cara dia untuk hafal. So sekarang cikgu dah bagi tahu cos dengan sin sahaja terlibat dengan hipotenus. Sin sahaja terlibat dengan bertentangan. Sin. Okay, cos bersebelahan. Okay. So cikgu nak kamu buat soalan ni, dua soalan ni. Practice make perfect. Jangan tengok jawapan dari belakang. Cuba buat. Ini cara untuk buat. Boleh kah?